Komik ni memang ada peranan. Apa-apa bacaan pun kita ada macam bahan-bahan apa yang perlu ada dekat pada masyarakat. Jadi macam Jepun, daripada segenap lapisan masyarakat, daripada kecil sampai ke tua, dia ada komik-komik mereka tersendiri. Tapi bila ada terbitnya Fantasia ni, dia dah mula mengorak langkah yang mana semua orang perlu ada bahan bacaan yang mereka akan terima dalam semua apa yang telah ditulis dalam. Macam contoh, kalau kita tengok dekat US pun, saya tengok yang buku Marvel daripada dulu sampai sekarang, mereka cuba selitkan unsur-unsur negatif, dan mungkin kat situ sedikit sebanyak akan pengaruhi masyarakat yang membaca. Jadi itu amat penting ya, peranan yang maknanya pengkarya-pengkarya tu dia cuba kalau boleh dapat selitkan benda-benda yang positif lah. Setakat ni memang menarik sebab selama ni kalau kita tengok gaya pun selalu kita tengok inking biasa je. Ni dia pakai watercolor ke saya tak tahulah. Tapi dia satu benda yang impak besar jugalah. Bila saya tengok komik, bila saya sebagai Presiden Pegiat Komik Malaysia, komik ni dengan kartun lain tau. Jadi bila saya nampak ke arah komik-komik yang lebih serius, lebih macam bersifat pengetahuan, jadi saya rasa lebih teruja. Pasal apa? Komik ini kena balance. Kalau macam kita banyak lambakan kedai majalah tu macam gila-gila, Ujang apa semua tu, lebih ke arah kartun. Dan masa dulu kita tengok macam Apo lebih ke arah yang lebih serius sedikit, walaupun ada lawak-lawak. Tapi bila ada majalah ni, salah satu supporter yang akan memberi balance pada dunia komik Malaysia. Contoh kita dah tengok, macam kita dah baca buku novel kan, lebih-lebih pada kehidupan seharian. Tapi kalau Fantasia ni dia mengorak langkah ke arah alam lain tau. Macam alam-alam yang kita kadang-kadang tak terfikir, tak terjangkau di fikiran kita, tetapi dilukis dan dikaryakan supaya kita lebih berimaginatif. Dan kalau kreativiti yang ada kat dalam buku ni, kalau diolah pada budak-budak zaman sekarang, dia akan nampakkan budak tu akan lebih kreatif lagi akan datang. Contohlah macam kita dulu ada majalah fantasi. Kita dah digarapkan dengan, sebenarnya majalah-majalah macam ni dia melangkaui zaman tau. Kan, maknanya macam fantasi dulu kita tengok, tak terfikir kita macam mana karya-karya dulu boleh jadi macam ni sekarang. Tapi bila kita ada benda ni sekarang, dia akan ke arah yang akan datang pula. Macam saya tengoklah selama saya baca buku-buku komik yang ada di Malaysia ni atau di luar negara, kebanyakan komik-komik atau karya-karya kita mestilah bersifat jujur. Maknanya jujur tu daripada pengalaman kita kan. Macam kita buat satu benda tapi kita olah sikit. Tak adalah kita nak cerita 100%. Tapi kalau macam budak-budak baru yang nak sekarang ni, dia kena melalui daripada segi editorial. Macam mana boleh tak rasa sikit kena reject ke apa kan. Tapi sama juga proses dia kalau kita macam kita upload satu artwork dekat Facebook pun ada juga orang komen ada tu. Jadi terpulang pada kita nak ambil sebagai benda tu untuk motivasi diri ataupun itu keputusan kita. Kalau kita rasa nak down, tak payah buat, itu terpulang tapi kalau sebaik-baiknya kita cuba. Tak cuba mana tahu kan. Tapi kalau boleh kita belajar, kita buat satu benda sehabis baik, dan kita mesti ada reference. Maknanya kita ambil daripada mana komik mana ke apa. Tapi sebenarnya bukan kita tiru, tapi dia akan ada macam akan jadi karya kita juga sendiri. Dia tak akan sama macam benda yang kita tiru tu. Ini satu perkembangan yang bagus. Sebab apa? Sebelum ni yang kita tengok rata-rata dekat Malaysia ni, publisher atau penerbit dia akan pegang dalam, contoh dia kata bagi kalau dia pegang, kalau dia kata dia memang hak milik kita pun, mungkin ada ada tempoh-tempoh yang tertentu. Tapi kalau untuk Fantasia, dia bagi kelonggaran macam tu, dia sangat menguntungkan pengkarya. Jadi jangan buang masa lagi. Kalau ada karya yang terbaik kan, kita tak tahu kan. Macam kita tu, mungkin orang tak terima, itu kita kan. Sebanyak-banyak saya tengok pengkarya-pengkarya komik, mahu indie ataupun mainstream, mereka semua tak aspek yang mereka diterima dan
komik-komik dia orang tu macam mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Jadi cuba je, belum cuba belum tahu. Alright. Okay, harapan saya untuk komik Fantasia ia akan bertambah baik dan bertambah maju lah, kan? Sebab apa benda yang kita buat, cabaran mesti ada, kan? Tapi untuk Baby kali ni, insya-Allah satu ketika nanti akan jadi satu majalah yang berprestij lah, kan? Sebab apa benda-benda macam ni biasalah, kan? Kita tengok tu naik turun. Tapi saya tak sangka Bob, sebab satu benda yang kita bincang satu ketika dulu, yang benda ni jadi realiti, kan? Sebab kita main santai-santai cerita pasal olahan-olahan, idea-idea yang dalam fantasi yang kita cerita dulu. Tiba-tiba saya tak bajet yang tim ni yang buat majalah Fantasia, kan? Dia cuba hidupkan balik, kan? Tapi jangan expect fantasi dengan Fantasia tu sama, kan? Sebab apa, fantasi tu tim lain, yang ni tim lain. Tapi penambahbaikan dan permulaan benda yang baru tu mesti ada selok-belok dan cabaran dia. Tapi saya doakan insya-Allah untuk peminat komik Tega macam saya ni, semoga bertambah maju dan bertambah baik. Baik je lah, kan? Alright.